Berada di bawah pokok bidara, Pak Ndak teringat yang pokok bidara ni banyak gunanya, terutama sekali kepada mereka-mereka yang mengamalkan perubatan Islam. Memang banyak kegunaan secara luaran dan juga secara dalaman. Inilah dia pokok bidara dan juga teringat nostalgia syuting program Misteri Nadir bersama dengan Mazlin Nordin Production Sendirian Berhad. Imbas kembali tahun 2019. Topik pada kali ini adalah pokok bidara, yang mana nama tempat iaitu Tanjung Bidara diabadikan menggunakan pokok ni. Dan kami syuting di Tanjung Bidara, Melaka, iaitu di rumah Puan Sarimah Rashid di House of Tapai, Tanjung Bidara, Melaka. Syuting pada bulan Syawal, iaitu selepas kami syuting pokok Melaka di bulan Ramadan. Dan Mazlin Production Sendirian Berhad memberitahu Pak Ndak yang akan syuting pada bulan Syawal, iaitu pada Hari Raya 2019. Dan Pak Ndak menerima tawaran tu dengan hati yang terbuka. Pak Ndak terus menghubungi Puan Sarimah Rashid, iaitu usahawan tapai yang terkenal di Melaka yang berada di Tanjung Bidara, Masjid Tanah, Melaka. Suatu masa dahulu, di kawasan Tanjung Bidara, banyak tumbuh pokok bidara laut di tepi pantai. Itu yang Pak Ndak dapat tahu daripada Allahyarham bapa mertua Pak Ndak. Memang rimbun tumbuh, orang-orang kampung gunakannya. Kalau nak ceritakan daun bidara, inilah dia daun bidara, ataupun ada yang dalam Islam ada yang memanggil sebagai bidara ni pokok sidir. Memang ada termaktub di dalam kitab kegunaan dan khasiat pokok ni untuk perubatan secara Islam. Inilah dia yang kita nak ketengahkan dalam program Misteri Nadir bersama dengan Pak Ndak dan juga Puan Sarimah Tapai dengan kerjasama MPSB. Berbagai nama diberikan kepada pokok ni. Ada yang panggil bidara kampung, ada yang panggil bidara laut, dan bahasa saintifiknya Jujube ataupun Ziziphus mauritiana. Itulah dia dalam bahasa saintifiknya. Kalau kita perhatikan, pokoknya memang tinggi, iaitu setinggi 20 hingga 30 meter dan boleh naik tinggi lagi. Dan pokok ni adalah pokok yang berduri. Itulah dia antara fizikal pokok bidara. Perhatikan, daunnya kalau kita petik memang cepat layu. Dan daun ni ada dua muka, iaitu yang muka hadapan berwarna hijau tua dan muka belakang seperti warna baldu. Itu macam warna yang lembut. Dan berbunga seperti bunga kerak nasi. Kalau kita perhatikan secara fizikal ni bunga kerak nasi. Dan bau harum. Memang bau harum. Pak Ndak cium bau bunga ni mirip bunga melo. Itu sebabnya bila diorang lalu dekat pokok ni waktu malam, memang berbau harum. Tu yang kadang benda-benda misteri semua keluar daripada pokok ni. Penceritaan daripada orang dulu katakan jangan lalu dekat pokok bidara bila malam-malam. Sebab bau harum dia tu menyengat dan semerbak. Itu yang kerana datangnya daripada bunga dia yang berbau harum. Baunya seperti bunga melo. Inilah dia bidara kampung yang Pak Ndak nak ceritakan. Topik pada kali ini adalah nostalgia syuting program Misteri Nadir. Kolaborasi dengan MPSB, iaitu Mazlin Nordin Production Sendirian Berhad. Dan kami mula bergerak ke Tanjung Bidara, iaitu di rumah Puan Sarimah Rashid di House of Tapai, Tanjung Bidara, Masjid Tanah, Melaka. Tak dapat tunjukkan gambar-gambar sahaja, gambar-gambar foto di rumah Puan Sarimah. Kerana Puan Sarimah dia ada menanam pokok ni. Tujuan syuting di Tanjung Bidara, Masjid Tanah, Melaka kerana di situlah abadinya satu nama, iaitu Tanjung Bidara. Ia adalah satu tempat pelancongan peranginan yang terkenal di Melaka. Sebut Tanjung Bidara, automatically ingatkan Melaka. Inilah dia nama yang diabadikan daripada pokok bidara. Semasa di rumah Puan Sarimah Rashid, iaitu di House of Tapai di Tanjung Bidara, kami dijamu dengan kuih-kuih sebab Hari Raya kan. Jadi sebelum syuting tu dijamu. Mereka jamu semua Pak Ndak dan juga kru-kru. Dan kami rasa seronok seperti satu keluarga.
dan peluang untuk berjumpa dengan suami Puan Sarimah iaitu Tuan Haji Aziz Jais. Nak tahu apa kegunanya orang-orang dulu mengambil daun bidara apabila ada kematian. Dan kami syuting ke Taman Bidara Palma berjumpa dengan AJK Surau di sana. Nak tahu nanti Pak Andak ceritakan. Unik kan? Banyak gunanya daun bidara. Bila ada sesuatu kematian bagi orang Islam, orang-orang kampung menggunakan air daun bidara untuk digunakan semasa proses mandian jenazah. Katanya daun bidara ni air dia bila direndam dan juga dikisar, dia boleh menghilangkan bau-bau jenazah dan juga untuk membersihkan dan mengharumkan jenazah. Inilah dia antara orang-orang di Melaka menggunakan daun bidara untuk proses mandian jenazah. Bagus kan? Secara tak langsung ini secara alami. Itu yang kita nak congkil rahsia orang-orang lama bagaimana mereka mandikan jenazah. Pokok bidara laut atau bidara kampung biasanya akar dia akan tumbuh atas batu-batu. Dan pokok ni akan tinggi sehingga 20 hingga 40 meter kalau tak dicantas. Dan pokok ni memang berduri. Masa kami syuting kat rumah Puan Sarimah, Sarimah baru tanam pokok ni adalah setinggi 5 hingga 6 kaki. Kemudian kru kami bergerak ke surau di Taman Bidara Palma untuk mengetahui apa rahsia daun bidara semasa mandi jenazah oleh Tuan Haji Aziz Jais. Masa tu kami syuting di sebelah long tempat jenazah. Jadi dapat tahu rahsia-rahsia kenapa mandi jenazah menggunakan daun bidara. Inilah satu pengalaman manis bagi Pak Ndak. Yang pertama kali syuting di tepi letak jenazah di Surau Bidara Palma. Akan Pak Ndak kenang sampai bila-bila. Selepas syuting di Tanjung Bidara, esoknya beralih ke rumah Pak Ndak. Pak Ndak nak tunjukkan bila katakan daun bidara ni bermanfaat untuk perubatan Islam. Yang ni Pak Ndak nak tunjukkan macam mana orang dulu-dulu menggunakan mandi daun. Dan ini adalah antara salah satu bahan yang digunakan untuk mandi daun. Nanti Pak Ndak tunjukkan. Mandi daun memang terkenal oleh orang-orang terdahulu bagi orang-orang laki-laki. Kepada mereka yang bakal mendirikan rumah tangga, memang digalakkan untuk mandi daun. Inilah di antara daun dan juga ramuan-ramuan herba-herba lain yang dicampurkan. Salah satunya memang letakkan banyak daun bidara dan juga daun limau perut. Ya, ini adalah ramuan mandi daun khas untuk pengantin laki-laki dan juga untuk kepada mereka yang baru pasal sakit ataupun mereka yang stres, penat dan juga pelajar-pelajar yang tengah menghadapi peperiksaan. Inilah dia antara ramuan mandi daun. Kalau kita perhatikan banyak daun yang Pak Ndak sediakan daripada Andak Spa. Ini adalah terapi warisan lama yang memang digunakan untuk pengantin pada zaman silam yang masih Andak Spa dan Pak Ndak masih simpan lagi untuk kesegaran, untuk haruman. Harum dia memang kita dapat rasakan satu kesegaran kepada kita punya tubuh badan dan juga menghilangkan keletihan. Ramuan dia juga Pak Ndak campurkan sedikit lah kelopak bunga dan kalau kita perhatikan limau perut adalah sahabat Pak Ndak, Encik Ami dia ada beritahu dengan Pak Ndak sebelum syuting ni. Dia beritahu yang dia mendapat gangguan waktu malam, selalu kadang-kadang ternampak-nampak sesuatu. Jadi Pak Ndak cadangkan inilah dia masa yang terbaik kalau nak cuba mandi daun menggunakan daun bidara. Dan Pak Ndak tunjukkan macam mana ramuan-ramuan dia yang kita campurkan. Antaranya adalah daun bidara dan juga salah satu juga daun limau perut dan juga daun-daun herba lain untuk menghindarkan daripada jin ataupun syaitan dan iblis. Proses mandian mestilah disertai dengan doa dan juga bacaan.
Jadi kita niat yang baik-baik, begitu juga dengan mereka yang dimandikan. Individu yang begitu juga dengan individu yang kita mandikan pun mesti doa yang baik-baik. Semoga dilindungi Allah daripada segala penyakit dan juga syaitan dan sihir. InsyaAllah. Hari kedua, kru-kru MPSB berada di rumah Pak Andak untuk memulakan syuting tentang mandi daun daripada pokok bidara ataupun daun bidara. Dan model pada kali ini adalah Cik Amir, sahabat baik Pak Andak. Ini yang kami tunjukkan gambar-gambar sahaja, iaitu sebelum dan selepas di hadapan rumah Pak Andak. Seronok, enjoy kami pada bulan Syawal. Alhamdulillah, sesi syuting di rumah Pak Andak dah selesai. Dan Pak Andak jamulah apa yang ada termasuk dengan kuih raya. Jadi, selesailah sudah kolaborasi Pak Andak bersama MPSB iaitu Mazlin Nordin Production Sdn Berhad. Kami rasa seronok kali kedua berjumpa dengan Mazlin Nordin ataupun kru-kru memang bagus bagi kerjasama. Pak Andak suka sebab apa datang ke Melaka jadi sekurang-kurangnya mereka tahu apa itu pokok bidara yang dalam spesies pokok nadir, iaitu pokok-pokok yang orang tak kenali. Tetapi sekarang ni barulah mereka tahu apa khasiat pokok bidara dan juga gunanya di dalam agama kita pun ada banyak kegunaan dalam perubatan Islam, dan juga pokok sidir ni ataupun pokok bidara ni memang digunakan oleh orang terdahulu. Sama Pak Andak, pencetus guna herba. Petik herbs, petik. Penceritaan, nostalgia menjadi kenangan pada Pak Andak. Inilah dia baju yang Pak Andak gunakan masa syuting dan Pak Andak masih simpan lagi, iaitu 2019. Ini baju raya Pak Andak masa tu, dan Pak Andak rasa bila pandang je baju ni teringatkan kenangan manis bersama MPSB syuting program Misteri Nadir bersama dengan pengacaranya iaitu Nadir Nordin. Namanya kebetulan dengan nama program tu. Program Misteri Nadir telah bersiaran di RTM, TV RTM 146. Okey. Pak Andak dah tonton. Memang Pak Andak rasa berbaloi lah, walaupun kata orang tu kita berkolaborasi dengan SPSB, tetapi kita rasa inilah kenangan yang manis untuk diabadikan kepada generasi baru apa itu pokok nadir dan gunanya. Nak semai pokok bidara ni melalui biji senang aja. Perhatikan. Buah dia. Perhatikan buah dia. Oh, buah dia ni. Bila dia muda, dia hijau. Bila dia masak, dia akan warna coklat-coklat keemasan dan mengandungi biji dalam kulit ni, mengandungi biji yang kita boleh semai. Dan Pak Andak dah semai, tetapi memang lambat tumbuh. Ingat buah bidara, ingat pokok bidara, ingatkan kawasan peranginan yang terkenal di Masjid Tanah Melaka. Jemput datang ke Melaka, selamat melancong ke Melaka dan ke Tanjung Bidara Melaka. Bersama Pak Andak, pencetus guna herba. Jangan lupa subscribe, like dan share. Akan ada lagi penceritaan herba-herba lama dan juga petua-petua daripada orang-orang terdahulu. Kalau kita tak congkil, siapa lagi kita nak mewarisi? Ini adalah khazanah antara yang kita perlu pegang walaupun tak lapuk di hujan dan tak lekang di panas. Generasi baru kena tahu. Andainya orang-orang lama dah pupus, hilang begitu saja. Sayang kan? Sama Pak Andak, pencetus guna herba.